Mirama dengan sangat-sangat baik. Tetapi dari segi map, kita boleh lihatkan pergerakan map kita akan bermula daripada kawasan berdekatan dengan Junkyard. Yang kedua, hari yang kedua. Game yang kedua juga. 12 waktu tu Face Clan dapat kan. Sangat-sangat dominate. Walaupun waktu tu Circle tak berpihak kepada mereka pun, tapi mereka langgar satu pondok Vampire. Itulah sedikit recap lah berkenaan dengan 18 mata singkir Tony K. Megatron Alien pada waktu ini akan mengambil kawasan rumah-rumah kecil yang berada tidak jauh dari Puerto Paraiso. Jangkaannya Geek Fam dan juga D Xavier akan berkongsi El Pozo. Ini tak separuh-separuh ni. Ini betul-betul D Xavier menolak pasukan Geek Fam betul-betul ke kawasan hujung. Langsung pasukan D Xavier tidak menunjukkan sebarang tanda untuk mereka berhenti mengganas dan menggila. Pada waktu ini kita harapkan agar Geek Fam mampu untuk menangkis serangan tersebut berlawan dengan tim Vietnam ini. Betul tu, di mana di atas ada Uzi, dia juga ada Uzi. Miracle bersedia saja untuk menghadapi satu kemarahan daripada si Rabis. Rabis masih lagi tidak menjumpai sebarang helmet. Dah temu satu helmet tapi Miracle belum lagi melakukan apa-apa tindakan. Sin terkena satu tembakan yang agak menyakitkan tidak yang berada di atas gudang besar tersebut. Nyawa yang masih lagi penuh. Sin satu play dalam keadaan bermasalah. Dia ada win, dia ada dua-duanya win. Sekarang kita tak berapa perasan. Tapi senjata yang akan dipegang oleh si Tidak sekarang ini belum lagi cukup untuk dia terus turun ke bawah, meloncat dan mencari pihak lawan mereka. S686 adalah senjata yang kedua. Daripada segi average rank, mereka di tempat yang pertama. Miracle, Sin dan juga Snipe saja yang ada di kawasan sekeliling. Tetapi mereka belum lagi mahu untuk terlampau agresif terhadap pasukan Dingo Xavier ketika ini. Miracle yang ada dalam perumahan yang sama. Menunggu dan terus menunggu dengan satu Uzi di tangan. Dan ini satu-satunya senjata yang ada untuk si Miracle. Ketika ini dia terpaksa untuk pergi ke depan terlebih dahulu. Mencari segala jenis kelengkapan yang ada sebelum memulakan sekali lagi pertempuran yang akan berlaku di antara dia dan juga si Rabis. Duck akan masih lagi berada di atas Lamborghini dalam keadaan yang begitu sibuk dan pencarian loot di kawasan dalam stadium kecil tersebut. Tidak akan bersembunyi di sebalik kotak. Manakala Rabis dengan satu M16 lagi akan berada di bahagian atas bangunan. Pada waktu ini lebih kepada game kesabaran. Diorang tak nak membuat mistake. So, diorang just tunggu enemy buat mistake dulu. Baik untuk Geek Fam, baik untuk D Xavier, dua-dua tengah buat benda sama. Sebab tu kalau kita lihatkan masing-masing tidak bergerak terlalu banyak daripada kawasan yang mereka sedang pegang pada waktu ini. Cumanya untuk pasukan Geek Fam, satu perkara yang agak sayang untuk mereka adalah saya rasa mereka kekurangan sangat-sangat dari segi ubat-ubatan ataupun dari segi medical utilities. Sebab Saint masih lagi dengan nyawa lebih kurang 40%. Untuk D Xavier, kelebihan untuk pasukan D Xavier adalah mereka bahagian kiri tu diorang punya. So maksudnya kalau Frankie tu dia nak pergi korang lock, aku lootkan untuk korang, aku beri loot. So korang pastikan korang lock. Dan dia boleh buat benda tu. Untuk Geek Fam tak boleh. Geek Fam memang dah tersangkut dah. Sebelah kanan ni je tempat yang boleh mereka loot dan sebelah kanan ini bukanlah tempat yang terlalu optimum sebenarnya dari segi looting. Plus circle kalau ikutkan mungkin mereka kat hujung-hujung kot. Masih lagi berpihak kepada mereka. Kita akan lihatkan secara total. Tapi V Gaming keadaan yang berbahaya untuk mereka. Sekali lagi V Gaming ini adalah benda yang diorang tak nak hadapi. Iaitu ada seorang player mereka terkeluar awal. Itulah tu. Benda yang paling dibenci sebenarnya untuk pasukan V Gaming. Tapi Zero dan berhenti. Di mana mereka dah tahu satu kill akan pastinya menjadi hak milik mereka. Mereka sekarang ini datang untuk memastikan kill itu masuk ke dalam poket dengan tenang. Jadi itulah dia pemain yang pertama dikeluarkan dalam permainan kita. Chua akan datang ke hadapan V Gaming. Perlahan berhenti terlebih dahulu. Oh, ini bukannya satu perhentian yang senang dilakukan. Dia memang betul-betul nak melanggar saja terhadap lawan mereka. Zero ada di hadapan muka, tetapi kita lihat sekarang ini Lamborghini akan berjaya untuk dapatkan satu kill terhadap Geek Fam. Mereka dapat satu. Saya rasa itu merupakan miracle tadi yang telah dikeluarkan begitu saja. Ditabrak pula daripada dua arah dan itu akan membenarkan Dingos dalam kedudukan yang terbaik. Tapi itu Zero, dia telah pun terjatuh. Satu berbalas satu di antara pasukan V Gaming dan juga APG. Ya, begitu juga dengan untuk pasukan Geek Fam tadi. Miracle dapat jatuhkan satu. Tapi ialah dia kena push dengan dua orang pemain. Dia dijatuhkan. Tapi Damrut dapatkan trade dengan penggunaan M16 yang berkualiti tinggi.
1-1 sekarang ini untuk kawasan El Pozo. Ada kata kedua-dua pasukan ni lepas untuk bermain di Subuh Weekend, bermakna kawasan El Pozo ini ada kemungkinan akan menjadi berdarah ataupun mereka akan kongsi half-half, separuh-separuh. Tapi lihatkanlah dekat sini memang semuanya sedang betul-betul fokus kau-kau. Dari segi elimination masih lagi dipegang oleh Damrut. Survival pun dia yang paling terbaik. Healing pun dia sebenarnya yang kedua terbaik. Saya jangkakan yang paling terbaik dari segi healing adalah mungkin kacang susu. Tapi itulah dia, dari segi damage, Tony K sekarang ini berada di tempat yang pertama dengan 16k, 600 damage lebih tinggi dari Damrut. Disebabkan oleh gameplay mantap tadi dari pasukan FaZe Clan. Tapi Team Secret pun dah mula berlawan. Banyak tim Malaysia yang terlibat di dalam pertempuran awal nampak gayanya. Yap, tepat sekali Tony K. 16,695 itulah total damage yang terbanyak secara keseluruhannya. Tapi Mak Toy sepatutnya dia dah hilang. Tetapi disebabkan pergerakan awal dilakukan oleh Mak Toy, dia terselamat daripada satu kejatuhan yang akan berlaku dan terus menghantar dia pulang ke lobi begitu saja. FaZe Clan tidak menyedari perkara itu terjadi. Tim Secret Mak Toy akan dapat melarikan diri, meloloskan diri dengan selamat. Dingo, Xavier dan Geek Fam pula dan bersebelahan, tapi Damrut tak akan melakukan apa-apa. Oh, Mak Toy. Walaupun tadi dia terkena, sekarang ini dia panggil member. Dia panggil rakan-rakan dia datang. Kid, Fredo juga iShot telah pun tiba ke kawasan ini dan seakan-akan seperti mereka akan langgar. iShot dia akan cuba untuk membuka dengan lebih meluas dari segi formasi mereka, tapi iShot telah pun datang daripada bahagian belakang dengan satu M4 dan nampak kepala si Vintores. Dia tunggu. Dia lihatkan terlebih dahulu, Vintores masih lagi sedang berada di kawasan lereng bukit itu. Satu lontaran bom tangan dilemparkan oleh si iShot. Dua daripada Team Secret telah pun terjatuh. Satu penabrakan yang sedikit gagal dilakukan oleh Team Secret. Mato jatuh di bawah, Fredo di harapan. Kid tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa. FaZe Clan. Satu pertahanan. Tembok pertahanan yang terbaik dilangsung oleh pasukan FaZe Clan ketika ini. Satu benda yang sangat menyakitkan sebenarnya untuk Team Secret. Memang betul-betul dah tersangkut dah. iShots mungkin telah pun ditugaskan untuk hidup dengan lebih lama. Kid tersangkut pula di kawasan low ground. Memang boleh dikatakan FaZe Clan bawa je satu kereta, mereka boleh settlekan satu demi satu pemain dari Team Secret. Itu akan menjadi penamat untuk pasukan tersebut. Tapi nasib baik pada waktu ini kita lihatkan Onyx Esports datang untuk menjadi pihak ketiga. Dalam pertembungan yang terjadi, bermakna FaZe Clan tak boleh nak fokus kepada Team Secret. Mungkin itu akan membeli masa untuk iShots Chow sama-sama dengan Kid. Ini adalah pertempuran yang berlaku di kawasan bukit tak jauh dari San Martin. Memang Team Secret suka bukit ni sebenarnya, tapi ialah FaZe Clan sampai dulu. Betul, dan dia hampir-hampir tadi untuk dikeluarkan begitu saja. Saya rasa Mak Toy juga ada peluang untuk dibangkitkan sekarang ini oleh si Kid. Tapi kita tak pasti ada siapa yang akan cuba untuk datang ataupun tidak. Onyx cuba untuk dihalau, Kid cuba untuk membantu Mak Toy, tetapi nampak gayanya Kid akan terjatuh juga. Mak Toy akan hilang begitu saja. iShot, pemain yang terakhir untuk Team Secret. Bagi pusingan kita yang kedua, satu perjalanan game yang tidak begitu menyenangkan untuk Team Secret, tetapi apakah daya, mereka terpaksa untuk menerima kepahitan yang akan berlaku untuk pasukan mereka setelah game kita berlangsung hampir-hampir di minit yang ke-10. 56 orang pemain yang masih lagi berbaki biar akan reload terlebih dahulu pergi ke depan dan mereka sekarang ini dalam sesi looting untuk pemain-pemain yang baru saja tiba ya tadi, iaitu Team Secret. Tapi entah bagaimana V Gaming menjadi pihak ketiga sekarang ini kepada pertembungan El Pozo. Cuba dapatkan Damrut, tunggak utama untuk Geek Fam. Tak pasti sama ada knockdown tersebut telah pun dihabiskan serta-merta ataupun macam mana. Saya tak nampak kelibat Damrut pada waktu ini. Juga di dalam map pun tak ada. Saya rasa mungkin Damrut dah terkorban. Tinggalkan dua orang main saja untuk pasukan Geek Fam. RRQ Ryu. Onyx tadi dia caw daripada kawasan bukit yang ada FaZe Clan. Kali ini tersempak pula dengan pasukan RRQ Ryu. Tapi masih lagi belum ada tembakan yang berlangsung antara pasukan Thailand dan juga Indonesia ini. Kedua-duanya lepas sekali, iaitu di Subuh Weekend yang kedua. Kali ini of course mereka nak pergi lagi. Ya betul, of course. Itu adalah benda yang utama sekali untuk kebanyakan pasukan. Sekarang ini untuk pergi ke Subuh Weekend, tapi ada tembakan daripada depan dan belakang. RRQ Rio cuba untuk memberikan tekanan, cuba untuk memaksa Sky Only untuk berhenti terlebih dahulu. V Gaming ke masuk terhadap tinggi Fam, tapi Snipe. Ada tiga pemain akan mula untuk melihatkan terhadap dirinya. Tapi lihat kalau sekali Snipe melakukan satu jiggle. Geek Fam, pasukan yang pertama dikeluarkan ketika ini di tempat yang ke-16. Memang tak boleh buat apa tadi untuk Snipes. Dia pun untuk berlawan tapi dah ada
bukaan di bahagian kanan beliau. Buatkan Geek Fam, itu sajalah penamat untuk perjalanan dan juga perjuangan mereka untuk kali ini. Di pusingan yang kedua, tinggal 2 saja wakil Malaysia masih lagi ada. Team Secret berbaki seorang dan satu lagi adalah Four Rivals. Harapan paling terbesar sekarang adalah untuk Four Rivals masih lagi dengan 4 orang pemain. APG Sport satu dijatuhkan oleh MS Chonburi tapi revival boleh dilakukan. Ini adalah di kawasan Graveyard. 12 minit telah pun berlalu. Mereka berjaya untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner untuk kita punya game kali ini. 54 orang main masih lagi ada. Benar. Kita boleh shot pula dengan satu mini dan juga satu M4. Ada GTG 13 akan berada di bahagian kanan mereka. Pop, Zeus. Pop, pemandangan daripada jauh. Satu M4, skop 3. Main daripada pasukan MS Chonburi. Dan antara salah satu pasukan yang begitu garang sekali. Melogokan jerung biru ni, bos. Ada pasukan MS Chonburi ketika ini. Di minit yang ke-12, lihatkan Jasper sedang bergelut. Cuba untuk meletakkan kenderaan yang di tempat yang selamat. Dan kalau kita lihatkan dari segi circle tadi, ditunjukkan sedetik saya rasa tadi. Sekejap dia tunjuk circle tu. Di bahagian atas kanan. Setelah itu, ianya hilang begitu saja. So, 15 pasukan masih lagi ada. Team Secret iShot di dalam gudang. Belum lagi berjaya untuk dicari. GDJ ID hanya lalu saja ke kawasan ini. Tidak akan berhenti. Snitchil, D-Bot dan juga rakan-rakan mereka tidak berjaya untuk membawa adanya pemain di dalam gudang tersebut. RRQ Rio akan berada dalam circle. Circle yang ketiga. Zone yang ketiga. Satu perlawanan yang sangat-sangat menarik berlaku untuk awal game kita. Tapi yang agak sedih adalah untuk Geek Fam sebentar tadi. Nichil nampak kelibat daripada pasukan Face Clan. Spray down cuba tidak lepaskan tapi langsung tidak memberikan sebarang damage. Asal dijatuhkan oleh Tamyo. RRQ Rio kena berhati-hati pada waktu ini berlawan dengan pasukan Yangon Galacticos 27 dijatuhkan oleh Ponzai. Fluke dapatkan Luxi. BTR juga telah mula berlawan pada waktu ini tapi Shroud yang akan terkorban. APG hilang 2. Confirm dekat sini. Onyx terlalu jauh untuk menyelamatkan rakan dia. Satu lagi yang masih lagi dalam keadaan lumpuh. Itu adalah 27. Bermakna sekarang ni APG kena survive dengan 2 orang pemain ataupun mungkin seorang saya tinggal untuk pasukan mereka sebab ada nampak kelibat Onyx saja daripada kejauhan. Tapi Vampire betul-betul nak main agresif, melanggar terus kepada BTR. Ya, benar sekali. Yuhai Boy akan terjatuh. Dia berada di hadapan, dia yang terkena dan ini akan memaksa untuk Yuhai dia terpulang ke lobi terlebih dahulu. Zaxi daripada bahagian atas dapat satu, mungkin dapat 2. Kedua-dua yang berangkat-rangkat di bahagian belakang. Pokok yang sama tapi bom tadi di bahagian kanan. Zaxi berjaya untuk elakkan bahagian tersebut seperti tiada apa-apa. Seperti ninja pula si Zaxi ketika ini. Dan dia membenarkan untuk mendapatkan Luke. 3 sekali jatuh, 2 sebenarnya jatuh. Tapi Zaxi yang terkena di tangan Ravenclaw. Dan ini akan mengakibatkan 2 daripada Bigetron terjatuh. 2 daripada pasukan Vampire juga telah pun di knockdown. Oh sayangnya, satu perkara yang menarik sebenarnya dijaga oleh Zuxi sebentar tadi. Tapi pada waktu ini revival akan dilakukan oleh Liquid. At least dapat beli masa lah untuk pasukan Bigetron Alien reset balik. Angkat 2 orang main mereka yang terjatuh sebab satu lagi player Luxi telah pun dihabiskan serta-merta. Tapi dekat bahagian bawah kanan kita lihatkan The Infinity berlawan dengan pasukan V Gaming. Ada trade mengetrade yang berlaku di antara kedua-dua pasukan tersebut. Habis Zuxi akan dijatuhkan sekali lagi. UI Boy terus dia berlari ke bahagian belakang. Liquid kedudukan beliau akan digesak. Liquid akan dilihat. Liquid rendah. Liquid jatuh tapi dia sempat untuk menjatuhkan seorang pemain. Adakah Clash mampu dilakukan oleh UI? Tidak. Rata BTR. Satu seperti tidak menjadi untuk pasukan BTR. Sebelum ini kita lihatkan BTR sebagai satu pasukan yang sangat-sangat menggerunkan. Tetapi pada waktu ini nak kata dari segi skill set, saya pun tak pasti. Dia lebih kepada koordinasi sebenarnya untuk pasukan BTR yang mungkin kurang sedikit antara satu sama lain. Ya, kita boleh lihat tadi memang satu benda yang tak dijangka-jangkakan untuk pasukan tersebut. Mereka sebenarnya hampir untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik. Mereka dapat 2 orang pemain untuk pasukan lawan mereka. Tapi secara tiba-tiba sekelip mata mereka hilang begitu saja. Bigetron kan sekali lagi terkeluar dengan agak awal. Kali ini di tempat yang ke-15. Lot dari berjauh melihatkan Porsche dan Porsche. Welcome to the lobby untuk V Gaming. Mereka juga akan mengikuti rapat pasukan Bigetron. Dikeluarkan pula di tempat yang ke-14 bagi pasukan tersebut. Sekarang ni apa V Gaming boleh buat? Saya rasa mungkin cuba untuk main agresif lah kot. Sebab dari segi placement memang susah untuk mereka mencari placement point. Sering kali mereka mengalami ketusunan.
Tadi pun mereka terkeluar awal dapat 4 kill. Kali ni terkeluar awal dapat 5 kill. So sekarang ni at least 9 point untuk pasukan V Gaming. Tapi of course 9 point tu mereka masih lagi perlu untuk berusaha keras untuk pergi ke mata selamat iaitu 50. Nuzi akan terkorban di tangan Playzone. RRQ Ryu berlawan dengan pasukan Genesis Dogma Gate pada waktu ini. Booms akan melontarkan satu nade ke bahagian hadapan. Adakah dia mampu ataupun tidak untuk mendapatkan pihak musuh? Dia yang bukan, Booms dapatkan Nerpeko sebenarnya, tapi itu adalah damage saja. Masih lagi 4 lawan 4 situasi antara kedua-dua tim Indonesia ini. Ya, Valdemort ada di atas untuk pasukan RRQ. 16:45 saat sudah perlawanan kita di Infinity. Meletupkan kenderaan ini dibawa oleh si Tamio. Tetapi lihat kalah satu tembakan balas diberikan. Mengakibatkan God Tani, pemain yang hanya akan tinggal bersorangan saja untuk pasukan mereka di Infinity. Terpaksa untuk meloloskan diri. Pergi masuk dalam circle terlebih dahulu. Di mana circle sangat-sangat sakit. God Tani tak boleh tunggu dengan lama-lama. Tetapi lihat kalah Sek akan cuba untuk mengejar si God Tani ketika dia tembakan daripada bahagian atas. Satu UMP digunakan. Reload. Confirm. God Tani akan hilang. The Infinity pula akan mengikuti jejak langkah yang baru saja keluar tadi di tempat yang ke-12. Mata untuk pasukan The Infinity memang tak boleh buat apa tadi. God Tani first aid dia dah habis. Vampire Spot dengan kemenangan yang mereka dapatkan antara pasukan Victoria Alien. Sekarang ini compound ni diorang punya. Datang pula pasukan MS Chonburi untuk mengganggu ketenteraman mereka daripada kawasan perbukitan. Mana dekat situ lah tadi yang diorang datang. Sekarang ini datang pula pasukan Jerung Biru untuk mengganggu pasukan Kelawar Hitam. Kedua-duanya dari Thailand. Vampire Spot masih lagi ada 4 orang pemain mereka. V Gaming walaupun mendahului dari segi mata singkir, tapi itulah kita tahu tadi mereka telah pun terkeluar sangat-sangat awal di tempat yang ke-14. Lord dijatuhkan oleh Sembe. Entah dari mana datang boleh kelima Onyx Spot, dan sekarang ini kalau kita lihatkan Onyx memang betul-betul dekat dengan pasukan Yangon Galacticos. Bahaya untuk pasukan dari Myanmar ini. Tamio dan juga AK, banyak damage yang telah pun mereka terima. Dan mungkin kejap lagi Onyx pick dan macam vacuum. Dia datang dan dia sapu semua debu-debu yang ada dekat bahagian hadapan mereka. Tamio saja yang perlu untuk dicari. Jeff ada M249. Ya betul, M249 ini akan terus saja dibawa pergi ke hadapan. Mencari pemain yang terakhir. Satu tembakan ramah dilepaskan ke dalam asap yang salah. Tapi rupa-rupa di bahagian kiri. Satu reflect dilakukan. Dia dapat 3 pemain daripada pasukan Yangon Galacticos. Itu bermakna ketiga-tiganya jatuh di tangan Jeff sebenarnya ketika ini. Walau bagaimanapun, lihat kalau Iki. Ini level-level yang dia dah rasa macam pergi pedulikan apa jadi pun. Dia tak bergerak langsung dah tadi. Memang sangat redha dengan apa yang terjadi untuk dirinya. Yangon Galacticos hanya tinggal Sek saja yang masih lagi hidup. Tetapi ada 11 buah pasukan yang masih lagi berbaki. Ashot begitu lama berjaya untuk membawa dirinya. Tetapi Circle akan tarik ke kawasan selatan. Lamborghini dicari. Ada 2 pemain pasukan NFT telah jatuh. Tetapi lihat kalah Lamborghini. Dingo Xavier. Seakan-akan mereka kehilangan satu skuad ataupun kehilangan seorang pemain. Saya rasa satu skuad dikeluarkan begitu saja untuk pasukan Dingo Xavier di tempat yang ke-11. Rata terus pasukan D Xavier. Team Secret masih lagi ada. For Rivals tak apa jauh daripada kawasan Circle pada waktu ini. Kalau kita lihatkan di bahagian selatan, MS Chonburi dan juga Vampire Sport akan berlawan antara satu sama lain. Untuk For Rivals, mereka perlu gerak sedikit sahaja untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. Bulatan yang ke-6, Ice Shots. Kedudukan yang terlalu terbuka untuk Ice Shots. Langsung tidak boleh melepaskan sebarang tembakan. Cuba untuk mendapatkan mata pertama untuk pasukan beliau. Tapi kalau terkeluar di tempat yang ke-8, 9 atau 10, hanya satu mata placement sahaja yang akan dikumpulkan oleh Team Secret, dan itulah yang akan berlaku. Untuk Mega 10 untuk Team Secret, 9 pasukan berbaki untuk berlawan antara satu sama lain. For Rivals menekan Onyx Esports daripada bahagian kejauhan. For Rivals masih lagi belum melakukan pergerakan untuk mendapatkan kawasan circle yang berikutnya. Dia body spray down dan dia terselamat. Kelegaan untuk Genesis Dogma. Ya, tetapi lihat kalau TG13, tembakan dia daripada tadi memang tepat saja mengenai kepala pihak-pihak lawan mereka. Daybot akan terjatuh juga. Walau bagaimanapun ketika ini perlawanan berterusan, pemain-pemain daripada pasukan Malaysia kita melihat masih lagi ada 4 Rivals ketika ini dengan keempat pemain mereka. Face Clan salah satunya telah pun terjatuh. RRQ pergi ke depan tapi MS Chonburi akan berjaya untuk dilihatkan bola oleh pasukan lain, tetapi GDGID daripada bahagian belakang memberikan tekanan terhadap pasukan RRQ yang ada di bahagian atas bukit. 20 minit perlawanan tanpa berlangsung. Sek akan terkena, dikeluarkan juga di tempat yang ke-9. Perlawanan bertarungnya daripada tadi saya rasa di pelbagai tempat. Saya rasa ada 2-3 tempat sekarang yang ada pertarungan yang begitu hangat berlaku. Ya betul, sebab ini adalah kawasan circle yang begitu kecil sekali. MS Chonburi cuba untuk diganggu oleh pasukan Vampire, tapi telah dia datang satu bom tangan hinggap ke Fluke. Dan dia akan merangkak-rangkak dekat situ untuk meminta bantuan daripada rakan pasukan dia, tapi Ravenclaw kena pakai versi terlebih dahulu. Ini akan memberi masa
kepada Jasper untuk diselamatkan oleh TG13. Ponzai dapatkan Nichil. Genesis Ogma terkeluar di tempat yang ke-8. Satu mata saya dipungut oleh pasukan tersebut. Di pusingan yang kedua ini. 7 pasukan terbaki dan salah satunya masih lagi ada tim Malaysia. 4 rivals dengan keempat pemain mereka. Satu telah pun dijatuhkan. PRRQ Ryu yang lebih berbahaya pada waktu ini dijaga dengan begitu rapi sekali oleh pasukan FaZe Clan ketika mereka cuba untuk milik masuk ke dalam circle yang berikutnya. Ya benar sekali, tapi itulah dia pergerakan daripada pasukan Vampire daripada bahagian atas cuba untuk mendapatkan damage cemburi di mana ada 3 di bahagian bawah, tetapi lihatkanlah mereka masih lagi teragak-agak untuk pergi ke hadapan. Tembakan daripada Stone cuba mendapatkan pelon mereka, tak berjaya. Ada bom tangan mencederakan diri mereka ketika ini. Salah seorang pemain mereka telah pun terjatuh, 2 telah berjadikan mangsa damage cemburi. Mereka ada lagi peluang 2 lawan 2, tetapi Stone akan mula untuk berikan tekanan daripada bahagian belakang. TG13 satu first aid kit diambil, diguna pakailah situasi yang berbahaya, tapi Stone tahu kalau dia pergi ke depan dia akan kena bom di balik terlebih dahulu. 2 bom ke depan, hujan bom tangan diberikan. Last player standing untuk TG13 dan rata untuk mereka di tempat yang ke-7. Ya, Stone ni memang pandai betul lah. Dari segi timing dia boleh dikatakan salah satu pemain yang memiliki timing yang agak baik juga dari segi bila nak pick, bila nak kena net dan sebagainya. Tapi 4 rivals ditekan oleh 2 pasukan NFT dan juga pasukan Onyx Esports. Membuatkan sekarang ini main mereka 1 demi 1 telah pun dijatuhkan, meninggalkan seorang saja untuk pasukan 4 rivals. Nampak gaya macam pasukan 4 rivals dikeluarkan secara langsung daripada permainan kita. 4 pasukan saya tinggal, FaZe Clan, RRQ Ryu, Vampire Esports dan juga Onyx Esports. Ya benar sekali, itulah dia yang akan terjadi, itulah dia pengakhirannya. Tony K 1 M4 ada di tangan, ada bom tangan daripada Beer juga. Cuba terdapatkan Sambe. Bayangkanlah tadi kalau lagi lantunan yang mencukupi untuk pergi ke sebelah batu, mungkin pemain itu akan hilang kepalanya begitu saja. First aid kit ada dan dia akan gunakan. Nerpeko ada lagi dengan nyawa yang sangat sedikit, sempat untuk menggunakan satu first aid kit. Stone dari belakang akan datang memberikan bantuan, tapi ada tembakan diberikan daripada Nerpeko. Dia ada satu M76 tu di tangan beliau, dipegang. Tapi Stone belum lagi akan melakukan apa-apa tindakan, telah pun terburu-buru ke depan. Tapi lihatkanlah satu lontaran api-api akan dilemparkan terhadap lawan mereka. Tidak terkena sesiapa. 2 lemparan bom api tak berjaya untuk dapatkan pemain lawan mereka ketika ini. Tetapi jikalau bom api yang satu lagi ini dibaling tepat kena, saya rasa mereka memang confirm tak boleh nak selamatkan rakan-rakan mereka. Ravenclaw, 1 titik saja lagi nyawanya. 1 titik saja lagi nyawa yang tinggal. Dan dia ada lagi peluang untuk bernafas dalam masa beberapa minit. Vampire Esports memang memerlukan reset tersebut sebab dia orang kena masuk ke dalam circle. Pushing dilakukan terhadap Nerpeko, tapi itulah dia. Stone akan dijatuhkan oleh Nerpeko. Tak ada masalah sebenarnya untuk trade tersebut dilakukan sebab Nerpeko hanya tinggal berseorangan dan itulah yang akan berlaku. Vampire lawan dengan FaZe Clan pada waktu ini. Tim Thailand lawan dengan tim Thailand. Siapakah yang akan berjaya untuk menjulang winner-winner chicken dinner di map Miramar kita? 4 lawan 3 situasi di antara kedua-dua pasukan ini. Vampire ada kelebihan dari segi nombor, tetapi FaZe Clan diorang dah membuka dah kedudukan mereka. Oh ya, betul tu. Dan kalau kita lihatkan daripada circle, belum lagi berpihak terhadap mana-mana tim, tetapi daripada segi pertengahan circle ada untuk pasukan FaZe Clan. Cuma kita kena tunggu dan lihat terlebih dahulu circle akan mengecil ke kawasan mana. Satu skop dibuka daripada Shuab, cuba terapkan pelawan mereka, tetapi untuk pasukan FaZe Clan mereka ada 4 lawan 3 situasinya untuk pasukan FaZe Clan. Oh, FaZe Clan ada 3, pasukan VP ada 4, 9 kill untuk kedua-duanya ataupun salah satu. 8 untuk FaZe Clan, 9 untuk Vampire, ataupun mungkin saya silap nampak daripada pasukan FaZe Clan kini. Ya betul, 8 untuk FaZe, 9 untuk Vampire Esports. 4 lawan 3 masih lagi, tapi apa yang akan menentukan sekarang ini adalah circle. Circle lebih berpihak pada pasukan FaZe Clan. Mereka kena bermain defensif. Kalau mereka boleh menjatuhkan 2 orang main daripada pasukan Vampire Esports di dalam pergerakan Vampire untuk masuk ataupun at least untuk mendekati kawasan circle yang berikutnya, bermakna kemenangan sudah pun hampir pasti akan menjadi milik FaZe Clan. Kalau tidak, kalau Vampire empat-empatnya dapat menyelit ke dalam circle yang berikutnya, Vampire ada kemungkinan boleh menang sebab Vampire ada nombor. Tapi itulah dia, Ravenclaw ditekan oleh Beer 11 pada waktu ini. Pernah bermain untuk Bacon Time dan juga RRQ Athena suatu ketika dahulu. Beer 11 bermain dengan FaZe Clan pada waktu ini. Dia memang betul-betul menjaga bahagian kiri dan juga kanan beliau. Dibantu oleh Tony K pada waktu ini dengan satu lontaran grenade ke bahagian bawah, memberikan sedikit damage. Tapi damage tersebut tidak mencukupi untuk menjatuhkan pemain daripada pasukan Vampire. Tony K terpaksa untuk berpatah balik ke belakang. Vampire sekarang ini ada peluang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner sebab pemain mereka berjaya untuk menyelit
Oh, bom yang baik juga dan itu akan membenarkan mereka pergi ke depan dengan begitu yakin. Pemain yang terakhir dicari. Sekarang ini korban satu-satunya player masih lagi hidup untuk pasukan mereka. Tapi Vampire depan 4 lawan 1. Satu pergerakan dilakukan dengan begitu berhati-hati. Walaupun mereka tahu mereka ada kelebihan yang begitu besar. Tapi sekarang mereka tidak mahu untuk melepaskan peluang. Mendapatkan winner chicken ini. Mereka tahu Face Clan adalah salah satu pasukan yang begitu hebat. Begitu menakutkan. Korpai bersorangan. Ditembak dengan satu AWM. Winner chicken dinner. AWM dinner daripada Vampire Gaming.